Ya. Hai. Siapa yang cik merah ni? Ya, already. Hello? Okay. So kita already 40. So should be start now ataupun kita nak lagi 5 minit ke macam mana? Cikgu tolong tolong apa ni? Cikgu Fira. Tolong Ya, saya. offkan speaker. Nanti nak cakap baru buka. Alright. Kalau tak back ke belakang. Cikgu tak payah tak payah hantar memo. Cikgu sebab apa? Saya punya view ni jadi kecil. Saya tak pakai laptop macam ni. Jadi saya pakai handphone je. Okey. Sementara tunggu yang lain. Boleh kita mula dulu Boleh, boleh. Boleh Boleh. Fauzia ada, Cikgu Lau, Siu ada, Marina ada, Fazli. Oh, keluar. Bagus keluar ni. Internet okey Cikgu Fazli. Naimah, Omer ni memanglah. Ijun ada, Ijun? Ijun ada? Ijun ada? Ijun? Tak dengar tak? Tengok Semua orang mute. Semua orang mute Ya, mute tapi boleh dengar suara saya kan? Ya, Azmi ada. Pada Ijun? Rizwan ada ni dengar. saya punya kosmet saya ni. Pakai ni. Okey. Tak payah mestilah sebab saya punya view ni jadi kecil. Okey. Okey, Azami selamat okey Okey, 2 hari lepas. Okey. So saya rasa dah mula dah rekod Okey. So kita mula sikit dulu tapi saya tak mula yang baru Saya mula yang lama yang 2 hari lepas. Okey, 2 hari lepas yang saya tiba-tiba bateri saya kong tu. Okey, tak perasan bila kita dah cakap kan, kita kan cikgu kan, main cakap je kan. Rupanya tengok bateri dah tinggal 2% je. Okey. So saya habiskan bahagian okey, sorry saya ulang balik yang baru masuk lah, yang baru tahu ni. Saya dapat mesej banyak lah tak banyak jugalah, dalam 10 mesej macam tu lah yang PM saya personal. Jadi PM saya tu apa yang tak ada dalam ni lah, yang tak ada dalam grup Johor tu. Jadi saya pun bukalah pada grup grup PMP yang saya ada buku saya tu. Kemudian saya buka grup pada yang kat Melaka tu, yang inorganik tu. So jadi macam ni yang baru masuk kita ajar semua betul. Okey, tak ada yang salah. Okey. Cuma di sini apa yang kita ajar tu biarlah tepat. Macam tu dah tepat. Dan lagi sekali saya dah banyak kali ulang lah Saya bukan orang yang baik lah. Bukan orang yang terbaik untuk menerangkan. Okey, tapi senggokonnya saya ada sedikit pengalaman lah. Okey, dalam benda ni. Okey, jadi cikgu cuma sebelum saya mulakan jadi dia konsep senang je cikgu. Guru saya harap semua dah ada kertas dengan saya memang pakai kertas je, memang saya tak pakai PowerPoint pun, saya pakai kertas je. Guru dan pelajar. Konsep dia senang je cikgu. GPN ke, kementerian ke, apa ke. Dia guru mengajar, pelajar belajar. Senang, memang senang dia cakap. Senang cakap. Tapi bagaimanakah kita nak, kalau kita mengajar 100%, macam mana budak dapat 100%? So yang inilah yang banyak yang cikgu-cikgu yang saya pun malu sendirilah. Itu pun mesti malu juga kan. Okay, saya malu sebab ada ramai cikgu yang sangat kreatif, yang pakai Zoom lah, yang pakai Meet lah, yang pakai YouTube lah. So ini kita panggil ni adalah tools. Maksudnya alat je. Dan alat ini tidak boleh menggantikan cikgu. Ingat tu. Jadi alat ni tidak boleh menggantikan cikgu. Cikgu juga mesti juga sebagai fasilitator. Ingat tu cikgu Okey. Lagi sekali cikgu saya pun bukan pandai sangat tapi ni yang saya tahulah Ingat cikgu terus tidak boleh menggantikan guru sebagai fasilitator. So dan bila kita sebagai fasilitator dan apatah lagi kimia lah. So kita mesti menguasai konsep. Cara nak pakai pada pelajar suka hati.
Ada yang suka buat camp, ada yang suka buat bengkel, ada yang suka pakai ni kan. Fatih, diam Fatih. Cikgu-cikgu yang Azami, tolong offkan speaker. Okey. Offkan, kalau tekan lama dekat skrin tu, offkan. Sebab nanti background tak okey, nanti cikgu Ijam marah nanti. Okey. Jadi 2 hari lepas, jadi dia juga jadi kita sebagai facilitator mesti menguasai konsep juga dan cara nak sampaikan tu macam orang lama, orang tua-tua macam lebih kurang macam saya kot. Okey, jadi kita banyak pakai talk and talk lah dan berdrama di depan pelajar yang tapi banyak cikgu yang bagus lah pakai Zoom, pakai Meet, pakai YouTube. Lasah cikgu, yang penting budak faham. Okey. Yang berikutnya adalah yang yang 2 hari lepas saya ulang kali sekian ni saya cuma target 1 jam jadi sekarang 9.20, so target 10.20 kita habis lah. Okey, jadi yang hari tu saya dah terangkan, saya lagi sekian sebab ni saya dah terangkan sebab yang ni ada yang baru masuk, saya pasal nama yang ada yang baru masuk. Okey, jadi yang tu saya terangkan tentang ni BM, sebuah BM Jadi kalau ada soalan, kalau tanya BM boleh, tak masalah. Okey, ini adalah tentang sebatian karbon terbahagi divide by the 2. And then ni adalah kita panggil sebatian karbon organik, sebatian karbon tak organik. Tapi tak organik tak payah ajar sebab tak masuk exam. Saya dah terangkan 2 hari lepas. Kemudian sebatian organik ni terbahagi kepada 2. Nampak tak dia Okey, tu lah jelas sikit Okey, terbahagi kepada 2. So yang pertamanya ini adalah kita panggil adalah hidrokarbon dan ini adalah bukan hidrokarbon. Okey. Ini cara saya mengajar juga Kalau cikgu nak mengajar ikut cara cikgu suka hati tak masalah. Tapi saya suka ajar macam ni lah. Saya suka ajar terus perbandingan. Macam nak buat cantik pula ni. Skim penuh. Okey. So, dari hidrokarbon ni adalah terbahagi kepada 2. Satu yang kita panggil ni adalah hidrokarbon tepu, saturated hidrokarbon. Yang ini kita panggil ni adalah unsaturated hidrokarbon tak tepu. Okey, dia ada 2 lah. Okey, hidrokarbon tak tepu ataupun unsaturated hidrokarbon. Dan contohnya saya dah terangkan itu alkana, alkena, dan saya dah terangkan tentang yang ketiga tentang alkohol. Okey, ni ingatan balik Ni tulisan saya buruk sikit ni sebab itu saya dah tulis cantik. Okey. So ini adalah untuk asid karboksilik asid. Yang kelima untuk ester. Yang keenam lemak, fat, lemak dan minyak. Okay, fat and oil. And then lastly is the rubber, getah. Okay. So yang ni adalah getah Okay, getah. Dan kita ada tambahan nanti tentang getah lah. Getah, sorry Okay. So ni yang 2 hari lepas lah. Okay. So malam ni sebab malam tu saya habis cepat sebab saya punya beriti kong. Jadi saya nak ulas balik tentang isomer. Okay, isomer ada dalam satu topik. Okay. Apa ni? Isomer other than short apa ni? Okay, jangan juga ada yang bagi nota saya ni lah Okey. Jadi isomer ni juga wajib hafal dia punya maksud. Tu memang biasa keluar lah. Okey, maksud isomer adalah ingat bila maksud saja saya dah cakap itu mesti mula dengan objek dan juga huraian. Okey, huraian ni boleh sifat. Biasakan macam itulah. Okey, tapi ada juga maksud yang tak ada macam ni. Tapi tak banyak dalam kimia ni. Biasa ada objek dan huraian. Apa maksud isomer? Isomer adalah molekul. Okey, molekul yang mempunyai molekul formula molekul yang sama, formula struktur yang berbeza. Macam tu. Okey, atau molekul that has same molecular formula but different structural formula. Dia ada 2 ni yang boleh. Okey. Macam malam tu saya dah kongsikan tentang apa? Empirical formula. Apa maksud formula empirik? So formula empirik adalah formula. Ni kita panggil objek. Okey, objek. Mesti ada. Tak tulis salah. Formula yang menunjukkan nisbah teringkas setiap atom, setiap unsur dalam sebatian. Ini yang dah dengar 2 kali ni kalau tak hafal memang kena ni. Dah banyak kali dah saya sebut ni.
Okay, formula molekul adalah chapter 3, bab 3 tingkatan 4. Okay, formula yang menunjukkan bilangan sebenar setiap atom, setiap unsur dalam sebatian. Natawus, Basawus. Sebiji macam ni. Okay, boleh. Kalau tak, cikgu tengok dalam buku teks ada tambah lagi satu. Dia ada tambah, tapi ni pun dah cukup lah untuk jawab. Okay, okay, dan ni untuk chapter 3 okay. Ataupun formula that show the simple ratio of atom of the element in the compound. Formula that show the actual number of atom of the element in the compound. Simple je, tapi mesti ada objek. Okay, itu je. Okay. Yang rajin boleh salin nota. Okay, nanti boleh apa? Macam mana? Booklet kan. Kalau jumpa nanti boleh jual. Siapa nak beli juga kan nota saya ni. Okay, saya bercambah-cambah. Okay, isomer. Isomer hari tu saya dah ulas. Itu ingat lagi tak? Isomer ada dua jenis. Okay, biasa kalau exam ini saja. Kena hati, dua ni saja kena hafal dengan budak. Iaitu yang pertamanya adalah alkana. Ni yang sehabis malam tu lah. Yang tak sebab habis. Alkena. Okay, alkana sebenarnya masuk dua saja yang akan ditanya. Iaitu butana. Okay, butana dengan pentana. Okay, dua saja. Kemudian yang ni adalah butena dan ni adalah pentena. Okay, butin, pentin, butin and pentin. Okay, dia biasa karbon 4, karbon 5 je. Okay, dan formula yang semalam saya dah bagi tahu apa formula semalam? Saya dah bagi tahu iaitu okay, boleh ikut saya sekali lah Ikut dalam hati je, jangan cakap kat depan mic nanti ada background bising belakang. Okay, ikut 2, 3. Okay, 2, 3, 4, 5. Ingat lagi. 2, 3, 4, 5. Tu. Okay. Dan, okay, ambil ni. 4, 3, 4, 3. Bulatkan ni. 5, 5. Ni bukan nombor ekor Okay. Ulang. 2, 3, 4, 5. 4, 3, 5, 5. Wajib hafal bilangan dia. Okay. Dah. Okay, apa maksud dia ni? Maksudnya adalah yang ini kita panggil ni adalah but. Sebab dia ada 4. Yang ni kita panggilnya pen. Okay, sebab dia ada 5 karbon. And then, ulas. Okay, butana ada 2 isomer. Pentana ada 3 isomer. Butena, butin ada 3 isomer. Dan pentena, pentin ada 5 isomer. Bilangan nombor dia kena hafal dulu. Okey, setakat ni? Okey? Okey. Boleh? Okey. Ataupun seorang dua ke, buka mic balik cakap okey tak? Tulisan saya dengan saya cakap ni okey. Laju tak? Boleh okey. Boleh. Dah, okey, masih. Okey. Okey, Rayu. Okey. Jadi, apa macam mana nak buat ni, saya tahu. Bila kita mengajarkan, kita rasa macam kita pandai. Saya pun rasa juga macam tu. Tapi cikgu budak-budak kan, dia terima, ya Allah susahnya nak buat isomer ni kan. So, jadi saya datang dengan formula. Okey, tapi kalau cikgu ada formula sendiri, cikgu ikut, tak masalah. Ini saya bagi cikgu pilihan alternatif. Okey, untuk butana, cikgu ingat, untuk alkana, okey, alkana, formula yang saya pakai sini adalah, walaupun cikgu ada formula lain, cikgu boleh ikut. Yang pertama adalah N. Okey, iaitu N. Ingat N, kemudian ni adalah N tolak 1. Kemudian barulah N tolak 2. Apa tu? Okey, saya akan beri sini N tolak 1. Itu bila dengan karbon lah. N tolak 1, N tolak 2. Ni. Okey, so budak hafal lah teknik ni tips. Nama ada tips. So contoh butana. Okey, butana ada, nampak tak? Butana ada C4 H10. Okey, boleh? Jadi kalau N tu bermasuk 4. Okey, 4 kan? Jadi maksudnya 1, 2, 3, 4. So nama jadi butana. Okey. Kemudian okey. N tolak 1. Maksudnya kalau 4 tolak 1 jadi berapa? 3 kan? Okey, kalau 3 bermaksud 1, 2, 3. Tak sengsi. Tak nampak. Okay, sorry. Tak nampak. Okay. So maksudnya ni ada 4. So jadi butana.
So ni jadikan 4, 4 tolak 1 jadi 3. Jadi yang satu lagi tu jadi dia sebagai cabang. So ni become 2 dash methyl prop 2 ena. Okay. Tu cerita dia. Okay. Tapi kalau cikgu bagi budak hafal tu memang biasa budak pandai lah. Tapi kalau nak cikgu bagi teknik ni lah. Ni teknik dia. So yang ni teknik dia. Okay. Untuk pentana. Okay. Ulang balik. Pentana N tolak 1, N tolak 2. Siapa yang tak nampak kat atas tadi lah. Okay. Jadi kalau N, C5, H 12. Betul. 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. H tu lukis kemudian. Okay. H lukis kemudian Okay. Dah 5. So jadi pentana. Tak masalah. Ni semua budak pandai buat lah. Okay. N tolak 1 jadi C5 jadi C4 kan. Jadi maksudnya 1, 2, 3, 4. C4. Tapi ada lagi satu karbon yang kurang. Letak dia di sini. Kalau cikgu letak di sini pun jawapannya sama sebab dia ke sini, kanan ke kiri. Ke sini, kiri ke kanan. Sama, jawapannya sama. So ni akan dapat, apa nama dia? 2 dash methyl. Okay. Butana. Okay. Dan N tolak 2 bermaksud 5 tolak 2 jadi 3. Bermaksud 1, 2, 3. Oh, so kurang lagi 2. So kurang lagi 2 kita letak di tengah satu karbon dan satu karbon. Cukuplah 5 karbon. Tapi nama lain. Namanya akan jadi 2,2 dimethyl. Kalau BI lah ni adalah propana. So semudah macam tu lah. Okay. Cuma untuk butana dia ada 2 formula. 2 tips. Kalau untuk pentana dia ada 3 tips. 3 tips. Okay, ni cara saya lah daripada cikgu suruh saya. Jadi dia ada guide sikit. Guide. Tapi bukan macam tu juga, bukan dapat macam tu. So cikgu buatlah 2-3 kali dengan budak. InsyaAllah dapat. Dan ini masalahnya dia selalu keluar pada soalan esei. Jadi kalau cikgu buat macam ni kan, so ni ada 3 dengan nama saya ada 6 markah kat sini. Senang-senang dapat 6 markah. Biasanya lah. Okay. Okay, untuk, jadi saya buka soalan soalan Okay, so alkena, untuk alkena, alkena ada masalah sebab alkena ni adalah, so ulang balik alkena 4, 3, 5, 5. Ingat tu nombor dia. 4, 3 ni, kat sini jadi 4, 3, 5, 5. Okay, so yang ni akan jadi 4, 3, 5, 5 lagi sekali. So ni adalah butin, ada 3 isomer, pentin, ada 5 isomer. Okay, dah. Jadi untuk yang ini, saya gunakan formula macam ni. Formula saya akan jadi N, ni adalah dia akan jadi C1 dengan C2. Okey. Maksudnya ni adalah double bond dan ni adalah N tolak 1. Okey. Ni double bond, N tolak 1. Okey, macam tu. Okey, macam mana nak buat? Tengok. Sebab ni leceh sikit. Okey, untuk yang ini saja kita pakai ini dulu. Tapi untuk yang pentin ni kita pakai dua-dua. Sebab dia pentin ni paling susah. Tapi kalau tak saya dalam SPM, dia takkan kalau dia bagi soalan pentin, dia hanya bagi kita dalam paling maksimum 4 markah je. Bermaksud 2 nama, 2 lagi formula struktur. Biasa gitu. Dia takkan bagi banyak ni 5 markah kan. Kalau 5 markah, nama dengan formula struktur dia jadi 10. Dia takkan bagi. So dia akan bagi cikgu pula. Dia akan belajar 4 markah. So 2 nama, 2 structural formula. Biasa gitu. Okey, ulang balik. Untuk butin dia adalah C4 H8. Betul? Okey. Dah, jadi C1 kan. Okey, double bond. Tengok C1 double bond. Jadi 1, 2, 3, 4. C1 double bond. Bermaksud karbon pertama letak double bond. Macam tu. Okey. Jadi faham. Okey, jadi untuk ni C2 double bond C2. Jadi maksudnya C, 1, 2, 3, 4. Nampak? Okay, 4. Maksud ni double bond yang ke-2. Ni dah dapat 2 isomer. Macam tu. Kita mainkan double bond dulu. Kita mainkan double bond dulu. Okay. Okay. Kemudian yang berikutnya adalah N tolak 1. 4 tolak 1. Bermaksud tinggal 3 kan? Bermaksud yang dapat C, ulang balik. Double bond C. 3 je sebab 4 tolak 1. Tapi ada lebih satu karbon. So satu karbon ni kita letak di sini. Astagfirullahaladzim. So, ni tak baik tak ya? Allah. So ulang balik.
C4H8. Sorry C4H8. 1, 2, 3, 4. Okey. Dah. Betul lah tadi. C, C, C. Okey. Double bond yang kedua. Sorry Okey, dah dua ni lah. Kemudian ambil ni. Ambil ni N tolak 1. Bermaksud kita buang satu karbon. Jadi C double bond C, C. Okey, kita buang satu karbon letak di sini. Macam tu. So, jadi kita dapatlah satu isomer yang kedua dan isomer yang ketiga. Tu bezanya. Yang pertama, kita mainkan dia punya double bond. Double bond letak karbon pertama dan karbon kedua. Double bond karbon pertama dan karbon kedua. C1 dan C2. Jadi namanya akan jadi boot dash 1 dash NR. Ni boot dash 2 dash NR. Okay. Yang ni namanya akan jadi 2 dash metil. Okay. So dia akan jadi prop 1 dash NR. So dapatlah 3 isomer. Macam tu lah. Okay. Pentin yang ada masalah sikit. Okay. Pentin sebab panjang kan. Okay. Sekarang okay. Pentin dulu Ni saya belum ajar lagi yang malam ni punya. Ni yang hari tu punya. Tak apa. Kalau malam ni punya tak siap, kita sabar lagi 2 hari. Okay. Pentena. Ni dah selim belum? Formula ni dah Okay. Sebenarnya ni cikgu pandai. Cikgu masalah. Okay. Cikgu kan dah pandai. Cuma bila kita mengajar budak ni, kita kena letakkan kita punya label tu dekat atas kepala budak. Kepala budak ni dia tak boleh hafal macam ni dulu. So kita kena bagi dia tips macam ni. Okay. Untuk pentena. Okay. Pentena. Saya tulis sini saya tabung kat sini. Pentena. C5H10. Okay. C5H10. Bermaksud, ni akan dapat. Okay, bagi dua dulu. C1 double bond, C2 double bond. Bermaksud, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, double bond yang karbon pertama. Okay. Ni double bond. Karbon yang kedua. Macam tu. So, dapatlah, dah dapat 2 isomer. Okay, boleh. Kemudian, N tolak 1. So maksudnya yang ni 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi kita tolak 1. So jadi C double bond sama kita ulang balik. Cakap budak ulang balik. Kemudian kita letakkan di sebelah karbon yang kedua. Tu. So namanya akan menjadi 2 dash metil boot dash 1 dash NR. Okay. Yang ni pun sama. Okay. So kita ni adalah tadi N tolak 1. Nampak N tolak 1. Bermaksud C2 ni di 1, 2, 3, 4. Tapi buang 1, makanya dia dapat letak di sini. Tak kisah cikgu kalau cikgu letak di sini, kita kanan ke kiri. Sorry. Kalau kita letak di sini kanan ke kiri. Kalau kita sama jawapan akan jadi sama. Kalau kita letak di sini, kiri ke kanan. So jawapan tetap sama jadi 2 dash metil. 2 dash metil boot dash 2 dash NR. Sama. Letak sini pun sama jawapan dia. Sama juga jawapannya. Okey, dah. Dan yang ketiga, yang kelima, 1, 2, 3, 4. Okey, yang kelima. Okey, kita ambil ni balik. Jadi ni akan dapat ni dekat sini C1 double bond N tolak 1 N tolak 2. Cuba begitu. Boleh. Okey, nampak C1 double bond kemudian N tolak 1, N tolak 2. Bermaksud, yang ni, ulang balik yang ni, C double bond C, C, okay. Okay, potong jadi 3. Ni tadi dia 5, jadi 4, sekarang jadi 3. Okay, mana lagi karbon dia? Ada lagi 2. Ni sama kan? Okay, cuma yang ni, kita tambahkan di sini. Salah ni sekejap. Salah tu. Tambah di situ pula. Dan, yang kelima, Beza cabang kan? Alih cabang. Sorry. Alih cabang. Cikgu Azmi tak nampak. Tak, yang ni, yang kelima ni. Dia Tak nampak. Formula saya ni. Tak, 1, 2. Bukan N tolak 2. C yang kedua tu pergi kat karbon ketiga. C yang kedua. Sorry. Allah itu. Okay, sorry. Okay, yang ni yang sama. Betul lah formula. Okay, yang ni masih. Jadi C double bond C kan. C. Yang ni. Yang nombor 3 ni. Karbon ni kita pindah ke nombor 3. C.
So ya, Atas bukan lepas. So ya, ni bukan N tolak 2. Okey, ni berubah jadi karbon ni jadi C2. Sorry. Karbon C1 jadi C2. Bermaksud dekat cabar yang cabar yang kedua ni cikgu ubah jadi cabar yang ketiga. Macam tu. Tak nampak. Okey. Okey. Buat kecil sangat tu punya ni, handphone. Sekejap Cikgu jangan ni lah. Cikgu jangan, kalau cikgu tak nu, jadi besar sikit. Cikgu jangan notes. Okey. So dapatlah 5. So ya, sudah balik Yang pertamanya double bond C1. Nampak double bond C1. Yang keduanya double bond C2. Kemudian potong karbon 1, jadi tinggal 4. Tulis kat sini. 1, 2, 3, 4. Okey, C sini. So yang hujung letak di pertama. Kemudian yang hujung ni letak yang hujung ni, yang cabang ni letakkan karbon yang ketiga. Macam tu. So dia akan jadi, ni namanya akan jadi 2-metil but 1-ena. Yang ni akan jadi 3-metil but 1-ena. Beza nama cabang je. Cukup dah 5. Dan biasanya kat sini memang pelajar ni, kalau saya testing budak memang 15 minit ni baru dapat. Macam tu. Okey. Saya rasa saya nak buka soalan lah. Okey. Kalau ada soalan, cikgu tak payah note cikgu. Kalau cikgu note nanti saya punya view ni jadi kecil. Jadi saya tak nampak semua. Okey, ada soalan? Okay. Cikgu Azmi, saya nak tanya. Yang hari tu saya tanya prop 1 in, prop 1 in. Prop 1-ena soalan ni tak ada. Ada ke tak? Yang nama tu 2-metil prop 1-ena tu Cikgu Azmi. Sebab ni dia akan tulis soalan. Oh sorry, ni dia akan tulis, yang ni Yang jadi Yang tu, yang ni. yang pentan tu. Ni boleh tulis. Sebab ni soalan ni adalah lukis dan namakan mengikut iPad. Dia akan sebut ni iPad. Jadi kalau ada iPad maksudnya tak boleh propena. So mesti prop 1-ena. Ni ayat ni. Tapi selepas satu topik ni cikgu masuk je chemical properties, sifat kimia, dah tak ada lagi prop 1-ena, takkan ada. Prop 1-ena ni takkan ada. Biasa gitu. Ada pembuk 1-ena pun tak ada. Pembuk 1-ena ni dia cuma ada dekat bahagian, alhamdulillah, dekat diena tu nanti. Dan kemudian saya cerita lah. Takkan ada So kalau ni ada. Ini ada sebab ni dia semua ni mesti nama lukis dan namakan ikut iPad. Okey. Dah jawab Okey. Okey, soalan yang kedua. Okey. Cikgu Azmi, kalau dia tulis 2 propina tak apa kan? Sama je macam propina. 2 propina. Maksudnya contoh 2 metil, 2 propina. Dia nak cakap. Memang tak kena fokus butana. 2 propena. Ya. Ni Ya, Mim. Kalau dia tulis yang kan branches tu, contoh double bond tu pada karbon nombor 2, alkin tu, jadi nama dia 2 propina. Sama tak dengan prop 2 ina? Oh, ni soalan lain. Ni soalan lain maksudnya Soalan lain. Okey, jap macam ni Mana ada propena? Mana ada 2 propena? Tak, ni. contoh. Ya, tak ada. 2 Takkan butina. ada. Maksudnya 2 tu dia letak kat depan. 2 butina. 2 butina. Oh, 2 butina macam ni. 2 macam ni okey. Okey, but 2-ena, betul? Ya. Okey, yang ni nama iPad. Kalau yang 2 butina? Saya tahu je 2 butena, betul? Okey, yang ni tak dalam buku teks. Maksudnya standard untuk SPM tak ada. Ni standard SPM. Maksudnya ni kita panggilnya penulisan accepted. So penulisan yang kita terima, penulisan yang normal. Tapi kalau cikgu tulis ni boleh accept. Cuma yang ni tak ada dalam skema. Cuma kita accept. Tapi terima Okey. Kalau saya tak payahlah sebab tak ada buku teks. Ini okay. biasanya dekat buku rujukan ataupun dekat buku form 6. Tak payah cikgu. Sebab apa saya tak suka ni? Kenapa saya tak suka ni?
Kalau dia ada cabang, macam mana? Macam mana nak ada budak balik? Kan, kalau macam ni cabang, contoh 2 dash kloro, but 2 dash 2 dash ena. Tapi kalau sini macam mana nak tulis? Kalau kloro ada cabang kloro. Kloro ke fluoro ke metil kan. So budak jadi maksudnya ke depan nanti jadi budak dia ada masalah nanti. Cikgu Azmi, kalau untuk C3 Okey, boleh. Terima kasih. Okay, next soalan. Sebelum ni belum masuk lagi malam ni tau. Okey. Cikgu Azmi, Cik Merah. kalau untuk C3 kan Propina, nama dia memang Propina ataupun satu. Saya tulis ya. Okey, apa nama? Kalau Apa dia C3 Alkina, Propina kan dia punya Alkena. Alkin ya. C3 H6 lah maksudnya. Ya. Okay, so naming dia IUPAC name prop 1 ina ke ataupun just Propina saja? Oh, okey, cikgu nak pakai kat mana? Kalau cikgu pakai yang dekat dekat structural formula ataupun formula struktur kan. Formula struktur, soalan ni takkan ada lah. Maksudnya ni takkan ada. Prop 1N takkan ada. Okay, tapi kalau ni dia akan guna pada chemical properties. Maksudnya kita guna balik yang sama, propena. Macam tu. Okay. Macam ni lah kalau untuk alkena, insyaAllah dia akan mulakan dengan butena. Simpat lah. So takkan ada. Okay, terima kasih Cikgu Azmi. Kecuali untuk alkohol lah. Alkohol. Okay, lain cikgu? Jawab tak? Cikgu, jawab. Saya jawab tak? Ya. Menjawab. Terima kasih. Okey. Ada cikgu? Okey. Boleh Okey. Ada lagi satu perasaan lagi sekali minta maaf cikgu saya bukan tunjuk pandai, bukan tau. Saya nak share je. Jadi kalau ada cikgu rasa yang saya cakap tak betul kan, cikgu cakap lah. Sebab kan macam spontan ni kan. Jadi mungkin ada yang saya cakap tu salah ataupun tak jelas. Tapi bila saya cakap cikgu, tahu cikgu, kalau saya cakap, saya bakal cakap berdasarkan pada 3 benda. Yang pertamanya buku teks. Yang pertamanya huraian struktur pelajaran. Yang keduanya buku teks. Yang ketiganya marking. 3 benda. Jadi bila ada setengah, kalau cikgu dengar mungkin ada penceramah ataupun ada mana-mana cakap, oh ni boleh, ni tak boleh. Hati-hati cikgu. Kadang-kadang yang boleh tak boleh ni berdasarkan pada tahun lepas. Tapi sebenarnya ada benda-benda yang dipertimbangkan. Tahun lepas kita timbang. Tahun ni kita macam tu. Jadi kita ambil yang mana yang ajar yang betul. Macam tu. Ajar yang betul. Tapi asasnya banyak kepada buku teks lah tu kita tengok buku teks. Tapi walaupun buku teks tak berapa okey, tapi itulah kita punya kitab. Sorry okey. Dan saya sebab tu saya ada perasan, saya nak ni lah. Bukan nak tegur, nak perbetulkan sikit lah. Okey Secara asasnya cikgu, secara asas bila kita cakap dengan pelajar kan, untuk SPM secara asasnya dia ada 2 secara asas dia. Tapi taklah betul-betul asasnya, tapi ni saya bagi tahu lah Dua-dua juga. Yang pertamanya adalah pemerhatian. Ni ramai budak salah. Atas. Atas tu. Oh. Nampak? Ni nampak Atas lagi. Atas lagi. Ada lagi? Ni. Okey. Cikgu jangan kenapa dia keluar sekali dengan note lah, jadi kecil. Nampak cikgu? Nampak? Okey, pemerhatian cikgu respon lah kalau tak nampak Okey, pemerhatian. Yang kedua cikgu adalah penerangan. Explanation. Penerangan ataupun huraian. Ini saya yang sekolah yang daerah ataupun sekolah yang sudah pergi, saya dah cakap dah. Tapi biasalah kita cakap dan mungkin kita lupa lah. Sebab tu mana-mana yang tempat yang saya pergi, saya kata tolonglah tulis. Tolong tulis. Jadi kita akan hasilkan, dari semasa ke semasa kita akan hasilkan guideline kita sendiri. Okey, cikgu, pemerhatian ni cikgu, senang cerita macam ni cikgu. Dia adalah tentang state. State ni maksudnya keadaan. Mesti ada budak yang betul. Keadaan ni maksudnya dia adalah pepejar. Cecair ni biasanya kita sebut larutan. Cecair untuk air je. Larutan Dan yang ketiganya adalah untuk gas. Contoh, kalau kita nampak dia kuprum, kan, pemerhatian untuk kupa, cikgu jangan tulis perang. Salah tau. Jangan tau.
Tapi ada benda yang betul lah. Itu tak payah bincang lah. Tapi cikgu cakap apa? Pepejal perang. Macam tu. Disebut dia ni. Disebut keadaan dan warna. Ni asas paling penting cikgu. Contoh. Cikgu nampak karbon dioksida. Karbon dioksida. Apa karbon dioksida? Tidak berwarna. Salah cikgu. Dia bukan tidak berwarna. Dia adalah gas tidak berwarna. Colourless gas. Decolorized gas. Boleh juga Okay, tak masalah. Okay, kalau cikgu nampak dia katakan CuCl2 aqueous. Okay, cikgu nampak ni, apakah warna ni? Biru. Salah cikgu. Dia adalah larutan biru. Biasakan keadaan dengan warna, state and colour. Ni. Okay. Ni asal dia cikgu. Apa lagi? Cikgu jumpa katakan, cikgu jumpa Fe. Fe ni apa? Solid kan? Solid. Maksudnya ni adalah kita jumpa ni warna apa? Ni adalah pepejal. Ni adalah pepejal tak berwarna kan? Ataupun pepejal tak berwarna. Pepejal kelabu kan? Sorry, pepejal kelabu. Tapi kalau cikgu jumpa dia adalah FeCl2 aqueous. Ni kita panggilnya larutan apa? Hijau. Kalau cikgu jumpa dia FeCl3 aqueous. Ni adalah larutan perang. Dan lagi sekali cikgu jangan, kalau boleh kan nak selamat, jangan ajar budak dua warna. Contohnya, apa maksud dua warna? Contoh macam ni. Ni adalah BM, hijau kekuningan. Bahaya cikgu. Cikgu ajar, nasan cikgu ajar hijau je cukup. Jangan ikut buku rujukan, bahaya. Sebab jawapan ni betul. Kalau nak tukar, kuning kehijauan. Boleh? Jadi jawapan dia ada dua. Hijau kekuningan ataupun kuning kehijauan. Boleh, tak masalah. Tapi cikgu, untuk ferrum 3, ni adalah warna perang. Kemerahan. Ni belum belajar lagi untuk malam ni. Ni saya baru nak tegur sikit. Perang kemerahan. Perang kemerahan ni betul cikgu. Tapi kalau cikgu buat, merah keperangan. Maksudnya, merah keperangan. Ni salah. Sebab dia asalnya merah, salah. Dia mesti perang kemerahan. Sebab tu kalau BI jadi reddish brown. Brownish reddish brown. Kalau brownish brown, brownish red, salah. Okay, kalau BI. Sebab tu saya kata nak selamat, cikgu ajar budak satu warna je. Perang, cukup. Cukup cikgu ajar budak yang asal je. Tak payah lebih-lebih. Kalau budak pandai tu, kalau dia tengok buku rujukan, dia tanya cikgu, baru cikgu terangkan benda ni. Macam ni cikgu. Cikgu juga tak payah konsultir sampai dua warna lah. Ni jangan ajar cikgu. Kalau cikgu nak ajar, suka hati cikgu lah. Tak masalah. Okay, saya ajar yang paling asas untuk semua budak. Okay. Kalau penerangan cikgu, explain. Explain the process at anode. Explain the process at cathode. Explain what? Explain the formation of compound. Explain, semua tentang explain. Who? Describe. Cikgu describe ni semua cikgu. Cikgu ingatlah nama saya. Apa nama saya? Azmi. Ni nama saya. Bukan nak popularkan nama. Ni kebetulan ngam dengan formula saya lah. Okay, Azmi. Iaitu cikgu ingat, kalau penerangan saja mesti merujuk kepada benda yang tak nampak. Uraian. Nama pun penerangan ni kan? Penerangan. So, bila tak nampak bermaksud, mesti merujuk kepada zarah. Particles. Okay, mesti terangkan pasal particles. Okay. Jadi, partikel ni ada apa? Ada atom, ada molekul, dan ada ion. Sebab tu, bila cikgu nak explain, dia nak balas yang berlaku dekat anode. Okay, so ya. Atom, molekul, ion. Dan kebanyakan penerangan, dia menggunakan elektron. Elektron. So ada 3 penerangan tu. Jadi contoh cikgu kalau cikgu nak terangkan apa yang berlaku dekat anode bagi sel kimia, Mg produce Mg2 plus 2 elektron. Explain, dia kata explain. Okay, kalau dia kata observation, perhatian, magnesium melarut ataupun pepejal magnesium melarut ataupun menipis. Boleh, tak masalah. Tapi kalau macam ni kan bila cikgu explain, jadi apa? Atom magnesium melepaskan 2 elektron menghasilkan ion magnesium. Nampak tak? Atom, ion, elektron. Tak ada je kosong. Senang je, tak ada. Itu je. Okay, kebanyakan macam tu lah. Kecuali macam bab getah. Macam bab getah pun cikgu kena sebut molekul juga. Getah kan rubber kan. Kebanyakan cikgu. Tapi kalau cikgu jumpa yang tak ada tu, nanti kita akan bincang bab ke bab lah. Boleh kan cikgu ni. Jadi cikgu kalau cikgu jumpa macam ni kan, HCl bab acid base. Ni saya perasan.
Okay, saya pasal ni HCl, okay, bila dalam air, okay, dia kena jadi H plus dan OH dan Cl negatif kan. Salah cikgu kalau cikgu cakap melarut. Okay, bukan melarut cikgu. Melarut ni untuk pemerhatian. Pemerhatian contoh garam itu melarut. Ataupun apa, katakan magnesium itu melarut, boleh. Tapi kalau ni tak boleh cikgu, kena cakap perkataan apa. Okay, jadi kena cakap adalah hydrogen chloride, okay, ionized in water. Hidrogen klorida mengayon. Bab acid base cikgu, tak ada perkataan mengayon ni kosong. Itu je, bab acid base. Tak ada perkataan mengayon kosong. Dari sekali, anion. Mesti perkataan mengayon. Tapi kalau cikgu nak ajar budak juga tak masalah cikgu macam ni. Hidrogen klorida melarut dalam air, melarut dan mengayon dalam air. Tu cakap 2 kali. Tapi kalau tak, cikgu tak. Melarut ni cikgu jangan cakap lah. Melarut ni untuk pemerhatian je cikgu. Jangan cakap. Pemerhatian je. Jadi kalau cikgu nak terangkan ke, ingat kalau cikgu nak terangkan pada budak je, mesti perkataan mengayon. Macam tu. Mengayon lengkap, mengayon separa lengkap, mengayon menghasilkan keperkadaan 2 kali. Mengayon. Itu ionize. Okay. Untuk 2 benda ni kan, okey, saya buka soalan. Ada nak tanya apa-apa tak? Tapi tak masuk semua benda tau. Dia ada dengan bab yang tertentu juga. Tapi kebanyakan macam ni. Okey. Cikgu Azmi, yang tadi magnesium tu, dia kata atom magnesium melepaskan 2 elektron tu wajib letak 2 ya? Okey. Sekarang kita nak cerita Cikgu Zila Ajar Ajar Bukan. Itu Cikgu Zila Rozila. Okey, kita dulu Untuk bab 5 ni saya cerita pasal KBSM Serba lama nanti kita pening pula. Ni bab 5 ni bab tentang apa? Ikatan kimia kan? Ikatan kimia wajib sebut bilangan nombor elektron. Tetapi bab 11 bab 12, apa bab 12 cikgu? Bab redox kan? Bab redox tak perlu mentionkan bilangan, tak perlu mentionkan bilangan elektron. Contoh, magnesium melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Magnesium mengalami tindak balas pengoksidaan. Automatik dapat dua markah. Itu beza dia. Bab 5 wajib sebut bilangan. Okey, ikatan wajib sebut. Bab 5 ikatan lah. Kalau bab redox, sebut tak apa, tak sebut pun tak apa. Tapi kalau sebut mesti betul. Okey, terima kasih. Okey, lagi sekali saya nak cakap pasal elektron ni. Kalau untuk simbol elektron kan, cikgu pakai ni kan, saya suka pakai yang E negatif. Jadi kalau cikgu nampak E negatif ni ada, tak masalah cikgu, dua-dua boleh. Tapi biasanya E lah. Memang E lah. E negatif tak ada ni, saya buat ni sebab saja formula lain untuk half equation tu. Okey. Mungkin ada lagi satu soalan, kita buka kejap sebelum kita masuk. Dah pukul 10 lah, macam dah lagi 20 minit. Kita apa? Sama cikgu. Sambung pula. Ada soalan tak cikgu? Untuk dua konsep ni. Cikgu Azmi? Yap. Nak tanya, yang itu cecair dengan larutan sebenarnya lain betul tak? Apa? Larutan dengan cecair, dia lain kan? Lain. Larutan yang aqueous kan? No. Larutan actually ada dua juga. Satu larutan yang larutan dipanggil siapa nama tu untuk mutlak. Contohnya etanol. Etanol kita sebut larutan. Etanol. Kan etanol glasial kan? Saya nak tanya dia tak ada ion. Apa maksud? Kalau ni kita sebut katakan sebab tu cikgu perasan kalau kita buat chemical equation, contoh kan dia tulis sini katakan NaCl(AK). Tu maksudnya ni kita nama larutan aqueous. Apa maksudnya? Dia ada ion-ion yang bebas bergerak, itu je lah. Sebab tu kalau soalan SPM, kita suka pakai nama larutan etanol sebab kita nak bagi budak tak faham. Jadi larutan ada ion. Tak. Jadi larutan ni ada dua. Satu yang larutan ni, ingat tak yang redox. Redox kan bromine kan? Bromine kan kita sebut air bromine. Lautan. Tapi dia tak ada ion. So mutlak maksudnya dia tak ada ion-ion yang bebas lah. Ya. That's why dia cannot conduct elektrik lah. Dia ingat tak yang ni? Gula. Glukosa kan? Ingat tak yang bab 6? Bab 6 tentang satu yang pertama sekali tu. Tentang apa? Tentang electrolyte and non-electrolyte. Kan? Glukos. Ni soalan yang popular lah. Glukos memang pepejal. Tapi dia akan tanya dalam soalan. Katakanlah
Okay, glukos ditambahkan ke dalam air, ke dalam water, kemudian dipasangkan dia punya elektrod. Sekarang bab menyala tak? Ya. Sekarang glukos dalam water, bab menyala tak? Bab tak Ya. menyala. Walaupun keadaannya keadaan larutan, tu konsep dia. Jadi larutan tu ada 2 jenis. Okey. Okey. Thank you. Okay, thank you. Okay, lain? Dah lah, dah yang lain lah. Nanti kita tak habis. Sorry Okay, so sorry kalau ni yang siapa-siapa lah cikgu sebab tu kadang-kadang aku juga nak cakap ni. Okay, mengayor ni hati-hati macam ni juga kalau bab acid base, cikgu kalau bab KSSM baru, bab 7 kan. Sorry, bab 6. Acid base salt kan, bab 6. Kalau KBSN yang lama tu dia adalah bab 7. Kalau cikgu ingat kalau acid base alkali ni kan. Acid base alkali ni cikgu ingat perkataan mengayor cikgu. Kalau cikgu jangan konsep mengayor ni kan sangat sensitif. Tak ada je memang kosong. Macam tu je Okay, dah. Okay, sorry untuk malam ni. Baru nak ajar malam ni. Okay, baru saya nak ajar malam ni. Okay, jadi saya harap kan, walaupun kita bersama sekejap, sekurangnya kan cikgu jelas Okay, cikgu jelas Kalau dekat sekolah kan cikgu rasa tak betul sebelum ni, kalau rasa tak betul lah. Cikgu ni lah, cikgu bila next sekolah nanti ataupun cikgu ada buat video juga, cikgu betulkan balik. Sekurangnya kita dah laksanakan tanggungjawab kan. Sebelum ni kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Okay. So, untuk malam ni saya nak sambung saya nak sambung tentang kita target 20 minit lagi Ini cakap dia, tapi cakap banyak memang tak ada tempatnya. Okay. So, ni adalah tentang chemical property, sifat kimia. Okay, sifat kimia. Lagi sekali untuk yang baru masuk, yang 2 hari lepas tak masuk lah Yang baru masuk ni, sifat kimia ni saya suka ajar terus alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik, ester tak ada sifat kimia. Ester tak ada. Sampai tu dah. Tapi saya suka ajar tu bab 4. Sebab apa cikgu? Kenapa cikgu kena ajar ni? Bila cikgu buat saja perbandingan alkana, alkin, alkohol, asid karboksilik, cikgu tengah mengajar budak tentang tentang soalan yang aras dipanggil kepahaman, aplikasi dan analisis. Ni kelemahan pelajar. Yang dia sebab bila kita ajar cikgu alkana dia, tadi dia pandai alkana dia. Bila habis alkana kita ajar alkena. Habis alkena kita ajar alkohol. Bila cikgu ajar macam tu, dia akan pandai hanya dipanggil tahap soalan pengetahuan. Dan dia ni tak banyak soalan cikgu, tak banyak markah. Tapi kalau cikgu buat perbandingan, bermaksud cikgu ajar dia tentang soalan tahap aplikasi dan analisis. Aplikasi dan analisis cikgu, dia akan masuk pada soalan kertas 2 structure, kertas 2 structure nombor 5 dan nombor 6. Atau dia akan masuk soalan AC, kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Macam tu cikgu. Jadi kat sini kan banyak markah. Sebab tu kalau boleh, tapi ikut cikgu lah Kalau boleh, cikgu ajarlah perbandingan itu. Saya tahu untuk 3 period memang tak boleh. 3 period memang tak boleh. Kalau macam saya 3 period kan. Tapi sungguhnya kita dah buat perbandingan macam tu. So budak akan nampak lebih jelas. Okay, untuk malam ni saya cubalah buat satu perbandingan dulu. Iaitu tentang pembakaran. Okay, so kita nak balas pembakaran. Okay, yang dapat ambil nota. Okay, saya suka ulang banyak kali So kita tak boleh hafal semua dulu. So kita ambil nota, nanti bila dah conteng, jadi bila dah dalam keadaan nanti mungkin cikgu eja boleh tolong saya kot untuk hantarkan soft copy pada grup nanti cikgu tengok lah tak masalah cikgu. Ada sikit ilmu kita kongsi dia. Okay, alkana combustion ni untuk alkana sama, untuk alkena pun sama, untuk alkohol pun sama. Jadi semuanya berlaku tindak balas pembakaran. Tapi saya suka BI yang ini, lebih saya suka, iaitu combustion. Bermaksud dia mesti menghasilkan CO2. Okay, macam tu, CO2. Dan ingat C. Kalau C tu bermaksud dia mesti colorless gas. Gas tidak berwarna. Gas tak berwarna. Boleh dua-dua juga, tak masalah. Tu hafal. Ni hasil. Ni biasa soalan exam dah tanya je. Okay, namakan hasil yang terbentuk apabila dibakar dengan lengkap. Tu. Okay, complete combustion. Gitu apa tu lah, senang. Okay, jadi untuk yang ini, okay, cikgu ambil balik nota
So ni saya pakai formula juga iaitu untuk dia nak balas pembakaran. Okey, pembakaran. Okey, saya buat secara data juga Okey, secara data. Pembakaran. Okey, alkana. Cikgu besarkan sikit ruang dia. So alkena dan ni adalah alkohol. Okey. Okey. Sini soalan ni dia suka buat lah pembakaran ni sebab soalan ni dia boleh masuk soalan dipanggil aplikasi. Kenapa tu? Sebab kat sini dia ada soalan pengiraan kan untuk berapakah bilangan berapakah isi padu gas karbon dioksida kan. Soalan ni memang popular kalau diguna bab ni soalan berubah dia suka buat soalan aplikasi tentang pengiraan karbon dioksida tu. Dia suka buat lah. Jadi tapi budak akan kosong markah pengiraan bagi karbon dioksida kalau persamaan kimia dia tak seimbang. Memang problem dia. Sebab tu orang kalau kesian dengan budak. Kalau dia buat persamaan kimia tak seimbang, dia buat kiraan, memang akan markahnya akan semua kosong. Kecuali nanti dia akan dapat markah dia panggil markah ni lah ECF. ECF tu dia ada markah ECF. Okay, tu lain cerita. Tapi markah akan sikit lah. Okay, alkana cikgu. Untuk dua ni cikgu, ingatlah. Okay, lagi sekali saya bagikan cara saya. Nanti cikgu ada cara lebih baik, cikgu on je, tak masalah. Okay, so cara yang pertama untuk alkana juga ingat untuk persamaan kimia iaitu cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga. So, jadi saya tulis dulu persamaan kimia, cikgu tulis untuk cikgu buat dua lah. Satu prop, satu lagi boot. Okay, jom kita tulis sama persamaan kimia dah. Okay, semua tulis. C3 H8 tambah oksigen tambah CO2. Cepat tulis. Sampai cepat habis masa je pandai. Okey, C4 H10 tambah oksigen menghasilkan CO2 tambah H2O. Okey, tulis cepat. Kemudian yang ni C3 H6 tambah oksigen, so ni akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Ni adalah C4 H8 tambah oksigen, so ni akan menghasilkan CO2 tambah air. Okey. Dan yang ni alkohol C3 H7OH tambah oksigen menghasilkan CO2 tambah H2O. Dan C4 H9OH tambah oksigen menghasilkan CO2 tambah H2O. Jadi cikgu kita buat dua contoh je. Setiap satu tu dua contoh. Satu untuk prop, satu lagi untuk boot. Ingat? Okay, satu untuk prop, satu untuk boot. Okey, dah. Okey, untuk menyeimbangkan persamaan kimia lagi sekali cikgu dah okey. Yang tak okeynya budak. Okey. Kerana pakai formula yang sama. Okay, ni saya bagi dulu petua saya, tips saya. Nanti cikgu ada yang lebih baik, cikgu buat ikut cikgu lah. Okey. Yang pertama, tengok karbon. Yang kedua, tengok hidrogen. Bagi guide ke budak. Okey. Yang ketiga, tengok oksigen. Okey, oksigen ni tengok. Kalau dia genap. Okey, darab 2. Kalau dia ganjil. Okey, bahagi 2. Tu je guide dia. Okey, so macam mana nak buat? Tengok. So yang ini. Okey, karbon, hidrogen, oksigen. Oksigen tengok genap, darab 2, ganjil, bahagi 2. Itu je. Dah. C3, C1. So, sini letak 3. Betul? H8, H2. Letak 4. Okey, dah. Sekarang budak kira. 3 kali 2, 6 O. Betul? 6 oksigen kan? Dan tambah 4 O. So, jumlahnya jadi 10. 10 O. O ni, 10 oksigen ni, adakah genap ke ganjil? Dia adalah genap. So, kalau genap, kena darab 2. So, 10, jadi maksudnya 2 kali 5. Macam tu lah juga. 2 kali 5. So, dapatlah seimbang. Dapatlah 2 markah. Dapat. Okey. Contoh kalau kat sini 8. Oksigen 8. Maksudnya 2 darab 4. 2 darab 4. Kalau sini 12. 2 darab 6. Kalau sini 18. 2 darab 9. Macam tu. So, ikut formula ni. Genap, darab, ganjil, bahagi. Okey. Bila masa nak pakai bahagi 2 ni, tengok C4. C1. So letak 4. Tak salah kan? H10 ikut urutan.
Cakap budak jangan main hentam je, jangan main lawak je, mesti ikut urutan. H10, H2. So sini letak 5. So kira O, 4 kali 2, 8 O. Tambahkan dengan 5 kali 1, 5 O. So jumlahnya jadi 13 O. Okay, 13 O ni ganjil ke genap? Dia adalah ganjil. So kalau ganjil maksudnya 13 O ni ganjil bahagi 2. 13 masa tu jadi 13 per 2. Dah cukup. Bermaksud 13 per 2 darab dengan 2. 2 boleh mati, so dapat 13. Kalau sini 15, sini 15 per 2. Kalau ni 9, 9 per 2. Kalau ni 7, 7 per 2. Dah, ulas tu je. Ikut. Ganjil bahagi 2. Boleh? Lagi sekali Kalau sini 10, ni 5. Kalau sini 20, 20 O, maksudnya sini jadi 10. Kan? Kalau sini 17, dah besar nombor dah besar. 17, tak apa. Oh, tanya budak. Genap ke ganjil? Oh, ganjil cikgu. 17, masa tu letak 17 per 2. Okey. Saya open soalan kejap. Saya nak pergi yang bawah ni kejap. Saya tanya dulu. Okey, so open soalan. Setakat ni. Semua nampak Semua nampak tak? Respon. Semua nampak tak? Yang atas nampak. Yang ni? Okey, nampak. Nampak. Ni, yang atas. Yang mana? Taklah. Atas sikit. Dah tak nampak dah. Atas Oh, dah ni tak je nampak? balik. Ni nampak tak? Nampak. Yang sejuk pakai jari, nampak? Nampak. Tapi kat Nampak. bawah. Ni nampak? Nampak. Nampak Ni, C3H8 nampak? Nampak. Kalau tak nampak cakap dia go. Saya tak nak nanti. Sebab dia, saya tak nak tu dapat jawapan macam ni. Dia ada step-step dia. Kalau saya tak tunjuk pakai jari, nanti cikgu tak step. Nanti cikgu nampak, dah ada jawapan lah. Tak nak tu. Ni nampak? Nampak. C3H8 nampak? Tak. Nampak. Nampak? Okay, C3H6 nampak? Nampak. Nampak? Cikgu tolong respon, nanti senang saya nak. Nampak. Nampak C4 nampak? H8 Nampak. nampak, okey. Ada soalan nak tanya dah ataupun saya nak sambung? Sambung. Okey. Cikgu jangan dia diam juga kan, nanti semua tidur kan. Nanti rupanya saya cakap seorang orang. Okey. Okey, C3H6. Okey, ini untuk alkena. Ikut formula yang sama. Karbon, hidrogen, oksigen, tengok genap darab 2, ganjil bahagi 2. Ini formula dia, tip dia. Okey, tengok C3H6. Okey, dari C3 letak sini 3. Dah. H6. So ni ada 2 kan. So letak sini 3. Okey, lagi sekali tengok. 3 kali 2 6O. Tambahkan dengan 3O. So dapat berapa? 9O. Genap ke ganjil 9? Dia adalah ganjil. Ganjil letak je sini terus. 9 per 2. Senang, itu je. Tak payah berpening. Dapatlah 2 markah. Okay. Yang bawah. C4. Letak sini 4. Dah. Okay, dah Okay. So H8. Ni H2. So letak sini 4. Dah. Okay, kira O dulu. 4 kali 2, 8O. Tambahkan dengan 4O. So dapat 12O. Okay, genap ke ganjil? Genap. Genap maksudnya mesti darab 2. Okay, jadi 2 darab berapa 12? 2 darab 6. Pakai CP je. Dapatlah. Tu dapat seimbang. Dapat 2 markah. Okay. Setakat ni okey? Respon sikit setakat ni okey? Okey. 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 Aku saya dua ni asyik respon je. Okey. Bagian berikutnya, alkohol. Alkohol ni ada guide yang lain. Okey, alkohol sini. Alkohol ni dia adalah N. Okey. N samalah. Pula dah. Step pertama. Atas sikit. Okey, nampak? Okey. Nampak? Ni, nampak ni. Nampak jari saya? Nampak. Tak Nampak. clear. Tak clear? Blur. Kembang. muka Tak sharp. dia. Tak sharp Sekejap. Handphone saya ni. Sekejap. Tak sharp Boleh lah. Dah, okey. Sikit mata sikit. Okey. Dah okey tak?
Okey tak? Ini. Nampak jari saya ni? Cikgu Azmi. Boleh lah, boleh. Okey je. Dah Kabur, makin blur tu je. Ya, dah makin kabur. Oh, dia kabur Tapi boleh tengok lagi. Kau tak kena besarkan lagi. Tak besar, tak nampak pada produk dah. Oh, tak apa, saya akan ni. Saya akan tarik gitu kan. Ya. Okey, satu. Cikgu Azmi naikkan sikit kot. Naik sikit. Satu. Ni nampak? Nampak jari saya ni? Nampak. Nampak. Okey. Cikgu respon cikgu. Nanti saya pun. Nampak Lego, nampak. Jangan marah. Okey. Clear. Okey. Carbon. Dah saya suruh tutup mic semua, tutup mic senyap pun. Okey, carbon. Okey, untuk alkohol, hidrogen. Dan yang ketiga sama oksigen. Baik. Cikgu Azmi sama je formula? Tak sama. Tengok carbon, hidrogen, oksigen. Oksigen ni untuk alkohol. Cikgu tolak 1. Ni formula saya. Cikgu tolak 1. Lepas cikgu tolak 1, kalau cikgu jumpa dia masa lagi genap, cikgu darah 2. Kalau jumpa dia ganjil, cikgu bahagi 2. Dah itu je. Kenapa? Ni dia saya cakap. Okey dah. Formula ni Okey tengok. Nampak pula ni Aisyah ni. Okey dah. Okey boleh Okey. So ni C3. Ni dan saya belum formula ni kan tak nampak pula. Carbon, hidrogen, oksigen tolak 1, kemudian yang baki tolak tu tengok kalau dia genap jarak 2, kalau dia ganjil bahagi 2. Okey dah. C3. Okey, ni untuk propanol. Tengok. C3, C1. So letak sini 3. Kita. Dah. H7 tambah 1. Jadi H8. Okey, maksudnya ni ada 2. So kali 4. 4 kali 2, 8. Tengok dia punya oksigen. 3 kali 2, 6. Tambah 4 kali 1, 4. So dapat 10 oksigen kan. Tapi tadi saya kata apa? Tolak dulu. 10 tolak 1. 10 tolak 1 jadi 9. 10 tolak 1 kan. Jadi maksudnya apa? 9 tambah 1. Betul? 9 tambah 1. Okay, ambil nombor yang besar. 9. 9 tambah 1 kan? 9 tambah 1 jadi 10 betul? Kan? Okay, jadi 9 tu tengok sini. Oksigen ni. Bermaksud ni 9 ni genap ke ganjil? Ambil yang besar. Genap. Ganjil. Maka dia adalah 9 ni adalah ganjil. Bila ganjil maksudnya mesti bahagi 2 ke darab 2. Mestilah kita bahagikan dengan 2. Jadi ni akan di 9 per 2. Kenapa buat macam tu? Sebab 9 per 2 darab dengan 2 dapat 9. 9 tambah 1 jadi 10. Sebab tu saya buat formula tu adalah 9 tambah 1 jadi 10. Kalau sini katakan ni 12. Contoh sini 12. Maka sini akan dapat. Kalau sini 12 maksudnya dia akan dapat 11 tambah 1. So ni ganjil. So ni akan dapat 11 per 2. Macam tu. Boleh? Dah. Okey, contoh lain. C4, C1. Okey, ni C4, C1. So ni letak 4. Okey, tak masalah. Okey. 9 tambah 1 jadi 10. 10H. So ni ada 2. So ni letak 5. Okey, kirakan oksigen 4 kali 2, 8. Tambahkan dengan oksigen ni ada 5. So ni akan dapat. So ni dapat 13. Apa maksud 13? 13 adalah 12 tambah 1. Sebab 13 tolak 1 jadi 12 kan? Jadi 12 tambah 1. So 12 ni ganjil ke genap 12? Dia adalah genap. So kalau genap kena darabkan dengan 2. So 2 kali berapa 12? 2 kali 6. So 6 kali 2, 12. 6 kali 2, 12. 12 tambah 1 jadi 13. So dapatlah 2 markah. Okey. Open. Apa soalan? Apa soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan? Jelas cikgu. Okay, clear. Tak ada soalan sebab faham. Cantik. Faham Faham. Bagus saya. Okey, next. Okey, kalau faham dah. Jadi yang lain tu pengiraan tu nanti kot saya buat sekali dengan pengiraan bagi bab 3 tapi tak tahu je kot. Tengok masa yang kita ada kan. Okey. Okey, so saya nak pergi kita ada lagi dah habis masa dah tapi saya nak bagi sifat kimia yang lain. Okey, bagi yang lain.
Okey, untuk sifat kimia yang lain. Okey, cikgu tulis kat sini lagi sekali. Okey, saya akan ajar yang ni dulu. Tapi macam tu lah cikgu satu cikgu. Okey, cikgu ada beberapa pilihan, cikgu dengar saya cakap, cikgu dengar orang lain cakap, cikgu dengar orang lain cakap, cikgu sini yang lain cakap, cikgu ambil lah yang mana yang cikgu rasa yang mana lebih sesuai. Okey. So, jadi kita mulakan dengan alkena. Itu dulu ya. So, alkena menghasilkan alkana. Saya berikan kat sini juga, lepas tu lagi 2 hari kot kita jumpa lagi kalau tak ada apa-apa lah. So, alkena, so yang dapat alkohol. Okay. So, yang dapat asid karboksilik. Siapa yang BI buat BI. Siapa yang BM buat BM dulu. Ni saya buat BM. Okay. Menghasilkan ester. Ingat tindak balas pembakaran adalah untuk alkana, alkena dan alkohol. Tadi tu dah ada dah dia punya sifat kimia dia. Okay. Jadi kita ni cikgu tulis alkena kepada lagi sekali. Kenapa kita mesti ajar budak macam ni? Kenapa kita tak ajar satu-satu cikgu? Sebab kalau cikgu ajar perhubungan ni confirm. Ini dipanggil sebagai tahap soalan adalah analisis. Okey, bila soalan tahap analisis, maka dia akan keluar pada kertas 2. Dia kertas 2. Okey, nombor 5, nombor 6 bahagian A ataupun bahagian B ataupun bahagian C. Ini soalan analisis. Sebab tu kadang-kadang budak kita kan, maksud budak saya samalah. Kita ajar bagian nakrak kan. Rupanya kita ajar si homolog, satu si homolog. Sebenarnya untuk soalan analisis ni kita kena banyak buat perbandingan. Okay, macam ni lah. Jadi saya ajar macam ni dulu. Jadi alkena nombor 1 tulis, nombor 1. Lupa lagi. Untuk sifat kimia, secara asalnya ada 4 benda yang wajib budak tahu. Kena hafal lah, maksudnya kena hafal. Yang pertamanya adalah dia punya bahan yang digunakan. Okay. Yang keduanya adalah mangkin. Yang ketiganya adalah suhu ataupun tekanan. Temperature ataupun pressure. Ada setengah tidak balas dia tak ada temperature, dia ada suhu je. Jadi mangkin. Tapi mangkin wajib juga mangkin. Mangkin ataupun catalyst. Dan yang keempatnya adalah tak ada yang lain, mesti adalah persamaan kimia. 4 benda ni kalau budak kuasai untuk sifat kimia, insya-Allah settle. Okey, dah. Atas. Okay, next. Kita bagi kat sini je. Okay. So, alkena kepada alkana. Okay, yang ini adalah, dalam hati semua sebut. Okay, yang ini adalah sebut hai. Ini bahasa Inggeris Hai ni. Hai. Atas Cik Azmi, atas. Tak nampak. Atas. Nampak? Nampak? Okey. Atas sikit lagi. Ni. Okey. Okay. Nampak? Okey. Ni tulis dalam hati ni 80. Tulis. Ni 80. Apa maksud ni 80? Maksudnya high untuk hydrogenation, nama tindak balas. Ni untuk makin nikel yang digunakan. Dan 180 ni adalah 180 degree Celsius. So ada 3 benda yang wajib budak hafal. Alkena kepada alkana. Okay, ni kalau BM. So BM saya tulis BM sini BM BM cuma tukar ni je. Cuma BM ni susah sikit. Jadi penghidrogenan. So BM. Ni kalau BI senang high. Ya ni 80. So ingat ni dulu. So nanti esok nanti saya ajar pula macam mana nak buat bersama kimia je pula. Okey, nombor 2. Alkena kepada alkohol. Okey, alkena kepada alkohol. Okey, sebut dalam hati. Hydrofos 360. Ulang. Hydrofos 360. BI Okay. Hydration. Okay. Phos. Okay. Phosphoric acid pekat. Pekat jangan lupa. Pekat wajib tulis pekat.
360 bahagi 2. Luasan ni adalah 300 degree Celsius. Dan ini adalah 60 atm. 60 atmosphere. Okay, tekanan. Ni suhu ni kan. Wajib hafal. 4 benda. Okay, tindak balas penghidratan menggunakan makin fosforik pekat. Pekat kena ada wajib. Dan ni adalah 300 degree Celsius dan 60 atm. 4 benda. Wajib boleh hafal. Okay, dah. Patah balik. Nombor 3. Alkohol kepada alkena. So ni adalah dihydra poche. Atas cek kan? Atas okey. Nampak? Nampak. Okey, kalau BI kalau BM dihydra sepuk. Ni BM. Bezanya adalah dehydration poche adalah porcelain chips. Porcelain chips kalau paper 1 dia suka gantikan dengan alumina. Ataupun asid sulfurik pekat. Dia suka gantikan lah. Nyatakan nama lain, nyatakan makin lain yang boleh digunakan. Biasa macam tu lah. Okey, ni ke BM dihydra lebih kena tambah P lah. Pengdehidratan serpihan porselin ataupun lagi sekali adalah alumina. Alumina ni adalah aluminium oxide. Tu je lah. Okay, ni 2 benda je kena ingat. Tak ingat lebih juga 2 benda je. Nama tindak balas. Okay. Apa kat nari? Sorry, saya salah ni. Sorry. Bukan bahan. Nama tindak balas. Sorry tadi. Nama tindak balas. Okey, lepas tu makin suhu tekanan barulah persamaan kimia. Sorry. Dah. Kita betulkan balik Okey. So support. Okey, tu Okey, yang keempat, kita nak habiskan sikit lagi ni. Alkohol kepada asid karboksilik. So yang ni adalah ada 2 iaitu oksi poma 7. Oksi poma 7 atau oksi podi 6. Oksi poma 7, oksi podi 6. Oksi oxidation, kalau BM jadi oksi, pengoksidaan. Poma kalau BM oksi kalau BM kama 7. Kalau BM oksikadi 6. Ini BM. Jadi kalau BI oksi potassium manganate 7 solution. Minta maaf. Yang ni wajib ada A dengan S. A dengan S iaitu acidify potassium manganate 7 solution. Sebiji kena ada. Tetapi soal jawapan ini boleh digantikan seperti ni. Okey, contoh acidify KMNO4 solution. Boleh. Budak boleh tulis formula. Macam tu. Contoh soalan esei. Tapi kalau dia ingat Okey. So, potassium manganate 7 yang ini wajib hafal, ni tambahan. Wajib hafal dia punya observation. Observation adalah ingat P. Okey. Ingat P ni P. Personal computer. Purple to color. Kalau BM, okey. Sorry. Kalau BM, YouTube. BM ingat, YouTube. Yang pula ni. Okey. Kalau BM, YouTube. Maksudnya, ungu kepada tidak berwarna. Ni BI. BI adalah PC. Kan budak suka sebut PC kan. Personal computer. So, ni adalah purple to colorless. So, ni adalah ungu kepada tidak berwarna. Untuk ataupun boleh menggunakan lagi satu ejen peroksidaannya adalah potassium dichromate K2CR2O7 boleh. Tapi lagi sekali kena sebut perkataan acidify. Kalau BM larutan kalium dichromate 6 berasid. Dia ni tak ada pilihan juga, budak kena hafal juga. Okey, namakan ejen lain yang boleh menggantikan ejen peroksidan lain yang boleh menggantikan kalium manganat. Kalium dichromate jawapan dia. Dia main 2 ni je biasanya. Tapi mostly soalan dia akan keluar banyak kalium manganat lah. Okey.
Jadi adalah juga ingat kalau dah ingat dia punya pemerhatian. Okey, pemerhatiannya adalah ini adalah Johor. Ingat, Johor BM hingga ke hijau. Hingga ke hijau. Okey. Dan kalau BI-nya adalah ingat August. Orange to green. Ini BM, ini BI. Saya bagi dua lah. Okey. Dah. Okey, next. Dah sebab tadi tak? Okey, next. Okey. So yang ni alkohol tambah asid karboksilik. So ni akan dapat ester. Ester ni adalah sebut dalam hati isteri. Ni bahas ni isteri suami punya. Isteri suami punya. Esteri. Tak nampak. Atas sikit. Dah nampak Nampak? Nampak. Nampak? Nampak tak? Nampak. Respon sikit. Nampak? Nampak. Okey. Esteri suami. Ni yang kelima. Yang kelima. Okey. Alkohol tambah asid karboksilik. So ni akan dapat ester kan? Ester. Okey, ni formulanya adalah esteri suami punya. Esteri ni adalah esterification ataupun pengeksteran. Suami punya ni adalah asid sulfurik pekat. Pekat kena ada, wajib ada. Tak ada salah. Tu mungkin dia. Suami punya ni adalah asid sulfurik. Sulfurik pekat. Okey. Ulang lagi sekali dalam hati dalam hati je. Sama-sama dengan saya. Alkena kepada alkana. Hani 80. Okey. Alkena kepada alkohol. Hydrofos 360. So, alkohol kepada alkena. Okay, dihydropoce ataupun dihydrospok. Kemudian yang keempat, alkohol kepada asid karboksilik. So, yang ni adalah oxypomar 7. Ingat perkataan PC, purple to colorless. Ataupun YouTube, ungu kepada tidak berwarna. Kemudian, atau bahan lain adalah oxidation menggunakan potassium dikromat 6. So, yang ini adalah, sebab nama, Johor kalau BM, hingga ke hijau. Dan ini adalah orange to green kalau BI. So, dan yang terakhir adalah esteri suami punya. So, yang ni memang tak ada ni lah. Cuma ni, ini ada bau wangi lah. Bau wangi. Bau wangi ni boleh digantikan dengan bau buah-buahan boleh. Buah-buahan boleh bau wangi, bau buah-buahan. Kalau bau perfume, ni salah. Bau perfume salah. Okay. Saya baru habis bahagian kaitan tindak balas di antara 5 siri homolog ni. Ini adalah satu topik yang penting untuk buat soalan analisis dulu. Analisis ni adalah soalan ketik. Ulang ketik 2 bahagian A yang ujung tu dengan bahagian B bahagian C. Okay. Kalau cikgu ajar satu-satu tu boleh cikgu tak masalah. Tapi bila cikgu buat bengkel ke, cikgu buat ni kan, cikgu ulang balik benda ni. Ni kalau macam kita ni kan, kita tak tahu lagi PKP kita bila kan. So saya ni kalau masuk je sekolah, katakan sekolah bulan 7. So kita ada sebelum bulan 12 kan kita ada cuti kan. Tu memang saya tak nak ajar ikut buku lah. Saya akan ajar macam teknik tu lah, senang. Okay, ni bab ni teknik ni dah cukup. Okay, mana ada masa lagi kan. Boleh buat SPM bulan 2 kan, kita pun tak tahu. Okay, coba soalan. Dah lebih 10 minit. Ada benda lagi. Untuk malam ni dulu. Cuma, tak mana saya cakap yang lain. Okay. Ada soalan tak? Open soalan. Soalan sekali So, untuk tindak balas kimia, mana-mana lah. Dia ada 4 benda yang penting. Yang pertamanya adalah nama tindak balas. Yang keduanya adalah makin. Yang ketiganya adalah suhu atau tekanan. Tekanan ni kebanyakan tak ada. Kecuali untuk ni je. Untuk siapa nama ni, Hydropos 360. Ni dia ada tekanan. Yang lain tu biasa tak ada. Okay. Dan yang satu lagi adalah persamaan kimia. Okay. Dah. Okay. Okay, ada soalan? Bukan soalan lah, perkongsian lah kalau nak tanya. Sebab kita dah terlebih masa. Okay, ada soalan? Open soalan. Ataupun ada yang nak share ke? Izzul nak cakap apa?
terpaku dia tengok. Kuat sikit tu tak dengar. Terpaku tengok tu. Apa Tak benda dengar, tu? tak dengar. Gambar apa tu? Banyaknya tulis. Tulis Tulisannya penuh tu. Rajah. Oh. Memang lah. Memang lah. Kau kena beli ni lah. Apa ni? Earphone lah. Jadi aku cakap kuat sikit tu. Ni, dah memanglah penuh. Kan tadi kan saya mula macam ni. Kan cantik saya mula tadi. Alkena kan nampak macam bersih. Alkena, Alkana. Kan bersih. Alkohol. Kan? Macam kau mengajar dekat whiteboard lah. Sama lah. Inilah cikgu yang tulen mengajar. Lama-lama kan baru penuh. Sebab tu saya tak suka bagi nota yang dah siap macam PowerPoint, saya tak suka. Sebab apa bila budak tengok kan mana yang pentingnya kan. Jadi step by step lalas penuh lah. Macam tu. Sorry lah. Aku tak boleh ikut lah Azmi, nanti aku panggil kau. Dah kan saya dah buat pancian, saya dah buat pool kan. Kebanyakan kan suka ni berbengkel secara face to face kan. Bila face to face kan kau tengok muka saya kan, kau akan lebih cepat faham macam tu. ni kau tengok kan tulisan kan, dengan tulisan kan. Sebab tu kadang-kadang kan kita nak tengok muka orang yang ngajar kan, ataupun kita nak tengok muka pelajar kan. Tapi dah macam mana. Inilah cara dia. Oh, ini kalau kasih budak ni terperanjat ni. Kau jangan kasih budak. Kau kasih macam ni. Pelajar. Okey, Alkena. Macam ni tu, kau mula macam ni. Alkena kepada Alkana. Kan cantik tu. Tu baru dua. Tambah lagi satu. Alkohol. So bermaksud, boleh tak Alkana kepada Alkena? Tak boleh. Tapi dulu ada simbol lama kita dulu. Simbol lama lah kan, hidung ingat tak? Simbol lama kita kan. Dia dipanggil sebagai tindak balas peretakan dulu. Dalam buku teks ada lah. Dia dah cakap lah ni. Dulu kan kita mesti dulu masa kita tua-tua dulu kan. Jadi peretakan dengan kekini ada daripada Alkana kepada Alkena. Okey, dulu. Tapi sebab simbol K bukan yang baru tau. KBSM ni yang sebelum dipindahkan ke SSM pun yang ni dah dibuang dah. Sebab tu cakap budak memang tak ada tau daripada Alkana kepada Alkena. Tapi kalau budak se-internet dia akan jumpa tau. Dia akan jumpa yang Alkana kepada Alkena. Dan saya pernah jumpa soalan MRSM. Saya tak ingat. Sorry kalau ada yang masih ada MRSM saya ingat. Mungkin 2015 ke 2012. Macam tu lah lebih kurang. Dia ada bagi alternatif soalan jawapan untuk objektif peretakan. Ada. So sepatutnya soalan tu tak boleh tak boleh buat. Sebab dia tak ada dalam silibus. Tu tak ada. So dia cuma Alkena kepada macam ni tu kau bagi lah. Kau bagi simple ke ni. Kan? Kau lukis muka orang, muka dulu. Kau lukis telinga, kau lukis mulut, kau lukis hidung, kau lukis mata, kau lukis badan. Kan? Baru budak nampak sebiji cantik kan? Macam tu. Okay, ada soalan lain. Ni pilihan tu, pilihannya. Teori pun sama, ni pilihan. Nampak macam serabut, tapi lepas cikgu tulis lah. Kalau cikgu tak tulis, tak sabut. Macam ni lah. Lepas cikgu tulis. Hebat. Hebat. Terima kasih Azmi. Terima kasih. Ni berdasarkan soalan SP lah. Saya bukan suka-suka ni. Dia ada. Tapi lagi sekali lah cikgu, untuk soalan bahagian pertama tadi. Bahagian analisis. Analisis cikgu. Ni bukan mamat cikgu. Kebanyakan budak kan. Budak kita kebanyakannya sederhana ke bawah. Dia sedang ke bawah ni kan, tu yang saya pun banyak tertarik budak tau. C dengan D ni kan menarik perhatian saya dah. Ni soalan, tapi tahun lepas tak keluar soalan ni. Kebanyakan pun tak keluar soalan ni. 2019 tak keluar. Langsung tak keluar. Soalan kertas 2, kertas 2, kedua tak keluar langsung. Tu tak tahu kenapa kan. 2020 keluar tak? Apa? 2020 ni keluar tak? Apa? Kuat sikit boleh? Tak ada lah. 2020 ni keluar tak kakak? Dia sebenarnya macam ni. Sebenarnya kan, saya pun tak tahu. Patutnya macam ni. Bila LPM buat soalan, kan, kadang-kadang kan, tapi tak nak. Ini
kita punya ni kan terbuka ni, siapa boleh masuk ni, siapa tak kenal orang ni kan, nanti ada orang, ada pegawai ni mati saya kena. Kalau nak tu, tu tepi yang tepi. Dah, sabar. Okey. Azmi. Yang tadi tu tindak balas tu, yang PK tu apa? Nombor? Yang awal-awal tadi tu, yang nama tindak balas mangkin nombor ni nama tindak balas Bersama mangkin kimia. bersama kimia. Okey, terima kasih. Tapi ingat bersama kimia ni memang wajib hafal. Tapi untuk pembakaran ni, combustion, wajib tahu pengiraan. Okey. Budak kata susah macam mana pun cikgu kena ajar juga. Sebab sebab lembaga sebab SPM dia suka buat soalan pengiraan untuk soalan analisis. Jadi bermaksud kalau dikeluarkan pada soalan esei, ni dah soalan akan keluar. Bahagian soalan pembakaran. Macam tu. Soalan lain dia tak ada pengiraan. Dia tak ada, dia cuma ada bersama kimia saja. Mi. Siapa ni? Cikgu Azmi. Siapa? Nak tanya yang apa ni persamaan pembakaran tadi. Siapa? Siapa ni? 1Z. Ambil 1Z. Dah. Berat. Sama pembakaran ni pembakaran. Pembakaran tu. Sekejap. Ni dia, sini. Okey, Yang mana yang kena alkohol? Sama-sama untuk oksigen tu lah. Dia ada pecahan dia ada pecahan Kita boleh tinggal gitu ke ataupun kita kena selesai untuk okey. Sorry sekejap Ini kan. Okey, jawapan ni tak masalah. Boleh. Kita memang boleh pakai pecahan Okey. Tetapi pecahan yang tidak berdouble. Okey. Tu berdouble macam ni. Jawapannya 3/2 kan? Tiba-tiba budak buat 26/4. Tak boleh. Berdouble tak boleh. Okey. Sama apa juga kalau dia hilangkan pembawah tu, dia darab 2. Boleh macam ni kan. Macam ni saya tahu masalah je sebab ni cikgu nampak sebab ni. So saya naikkan 2 ke atas. Boleh. Tak masalah. Maksudnya jangan jadi 2C4H10 tambah 13 oksigen menghasilkan 8 CO2 tambah hasilkan 10 H2O. Boleh, Jack. Tapi pendapat saya, jangan. Ni jawapan ni betul, tak masalah. Sebab kenapa saya kata jangan? Sebab selepas itu, soalan BSM ataupun kemahiran yang dia nak adalah pengiraan. Bila buat pengiraan kan, nanti kau pening. Sebab pengiraan biasanya dia ada 2 je. Dia sama ada, contoh ni, butana, dia akan minta isi padu gas bagi oksigen. So dia tak akan mainkan oksigen lagi. So kau dah samakan situ. Tapi kalau kau naikkan ke atas, nanti budak kena terpaksa buat nisbah. Nisbah tu kan nanti dia tak pandai buat nisbah. Kan nisbah dia besar kan. Dia takut salah pula macam tu. Okey. Tapi dah segi lah. Tapi dua-dua boleh. Jawapan ni boleh, jawapan atas pun boleh. Sama juga makna cikgu jumpa ni. So cikgu jumpa ingat, cikgu jumpa 44. Ramai yang kata salah. Tapi betul. Apa 44? Tengok Na tambah, nampak Na tambah H2O menghasilkan NaOH tambah H2. Ni kan tidak balas logam akadi dengan air kan. Sebenarnya cikgu untuk simbangkannya tu dia tak sengaja setengah. Boleh, tak masalah. Simbang lah. Okey. Tapi ramai akan bawa macam ni. 2 Na tambah 2 air menghasilkan 2 NaOH tambah H2. Kenapa jawapan ni selalu ditulis? Sebab dalam buku teks macam ni. Sebab ni 2 ni naikkan ke atas kan. Sebenarnya nak simbang boleh setengah. Yang tak bolehnya kalau macam 2/4. Tak boleh lah. Sebab tu dia tak boleh ganda. Macam ni. Bila kita buat keseimbangan, kita tak boleh buat gandaan. Dengan perpuluhan tak boleh. Kalau untuk pembakaran memang tak ada lah. Pembakaran memang dia open sikit. Macam 1/2, 3/2, 17/2. Dia kena ada dua-dua. Macam tu. Okay. Mana dua-dua boleh Dua-dua boleh. Tapi cadangan saya, yang ni ke yang combustion tadi? Yang combustion. Combustion je, tu saya kata tadi cadangan saya. Tapi ikut awal je. Cadangan saya sebab selepas itu dia ada pengiraan.
Itu yang takut sebab benda ada 5 markah kan. 5 markah sebab persamaan kimia 3 markah. Persamaan kimia 2 markah. Pengiraan 3 markah, so 5 markah untuk bahagian esei. Jadi kalau budak naikkan ke atas, tiba-tiba dia salah naik kan. Kau dah hilang kat situ kesimbangan, dah hilang satu poin yang kedua. Lepas tu budak kira nisbah more, salah lagi. Kalau jawapan akhir pun salah. So paling kurang kau akan dapat maksimum 2 markah je daripada 5. Kalau kau ajar budak macam tu. Okay. Thank you. Lah. Okay. Oh, thank you Aduh. Macam mana kau boleh masuk ni Zek? Okay. Boleh lah. Okay. Kau nak belajar kok. Nak cerita yang susah sikit Zek. Beres. Okay. Lain ada penambahan? Untuk yang ni saya rasa saya berhenti kat sini. Untuk saya berhenti sampai yang ni. Yang apa ni? Kaitan di antara kaitan sifat kimia. Itu konsep dia. Dalam buku teks tak ada je. Dalam buku teks tak ada. Sebab tu cikgu perasan tak? Dekat KSSM baru, cikgu perasan yang bila cikgu pergi kursus. Kan yang kursus yang dekat negeri-negeri kan. Perasan tak? Dia ada JU akan cakap macam ni. Okay, JUK kemasaan ataupun bahagian pendidikan BPK cakap bila dalam kelas cikgu boleh ubah sesuai ikut cikgu boleh ubah sesuai topik dan subtopik ikut kesesuaian. Cikgu kan ingat perkataan tu. Selalu ditekankan oleh JUK kan ataupun JUN kan. JU negeri. Kenapa cikgu? Ni maksud saya ni. Jadi kalau dalam buku teks cikgu mengajar alkana habis. Cikgu mengajar alkena habis. Cikgu mengajar alkohol habis. Tapi pendapat saya adalah cikgu akan kurang memahamkan budak tentang tahap soalan analisis. Tapi ada yang okey. Kenapa okey? Mungkin sebab waktu cikgu buat bengkel teknik menjawab tu, cikgu ulang menanya balik. Boleh juga. Seperti tu lah. Itu pendapat saya secara peribadi. Jadi kalau cikgu dah nampak teknik menjawab kat sini, so bila cikgu mengajar nanti bila budak naik kan, cikgu ulang balik dekat kelas atau kelas tambahan, cikgu ulang balik, cikgu terus masuk ke sini. Jadi cikgu tak membazir 2 kali, cikgu buat kerja 2 in 1. Satu mengajar, satu lagi terus teknik menjawab. Macam tu. Okay, ada soalan tak? Ada soalan open. Saya punya bateri saya tinggal di 15. Dah lebih sangat ni, dah hampir 1 jam 40 minit ni. Sebab saya ulang balik yang 2 hari lepas tu. Okay. Cik Azmi kiranya Cikgu Azmi. Hewa, apa? Cikgu Azmi nak tanya. Azmi lah. Sebab ni dengan bateri saya 14 minit je. Saya lupa nak bawa naik ni saja. Cepat je Wah. Biasa saja je lah Cikgu Azmi. Faidah. Cikgu Azmi saya nak. Cikgu Azmi, maksud Cikgu Azmi buat semua tajuk tu. Apa kuat sikit? Serentak tu kan? Serentak tu, yang serentak tu Cikgu Azmi kata ajar Alkana. Cikgu Azmi nak tanya naming Dina tadi lah. Seorang. Faidah dulu. Cikgu Azmi ajar serentak tu. Kan, alkena, alkohol tu. Maksudnya Cikgu Azmi ajar contoh maksud bukan. Serentak yang Cikgu Azmi cakap serentak tu. Saya ajar serentak. Pembakaran, saya ajar serentak. Pembakaran kan. Lepas tu saya buat eksperimen sorti kan. Kan ada kejelagaan kan. Terus bandingkan dulu. Azmi nak tanya sikit. Yang tidak apa yang seterang. Yang balik? Teks tu kan dia pakai berbalik kan. Tapi dekat modul kau ni semua sehala semua. Dia bagi apa? Dia punya anak panah tu semua reverse tau dekat buku teks. Esther? Kau ni bilang betul. Adakah Esther? Esther. Pembentukan kau ni bilang betul. Yang saya tahu kan, berbalik ni kan dengan kimia kita kan. Satu je. Kau tengoklah dekat buku teks. Dekat buku teks. Alamak, Betty dah nak kong ni. Sekejap, Betty nak kong. Kau tengok muka 127. 127. Esther
Penghasilan Total kita 127. Ya, 127. Apa dia? Dalam buku teks. Buku Ni teks. buku ni. Ni buku ni. Mungkin Ya, tak tak ada ada 115. 115 tak ada pun. 127. Sebab reflux. 127. 100? 1, 2, Kau jangan marah. 127. Ya, tahu yang ni. Yang ini. Ya. Yang ni. Ya. Tak payah. Tak payah. 127 je. Tak payah. Tak payah. Sebab kalau kita tengok kat dalam buku teks ni kan dia pakai reflux kan. Ni kau kena tahu kenapa ni. Sebab ni reflux ni. Ni saya dah bagi reflux. Reflux. Tak payah. Tengok 128 Azmi. 128. Cepat bateri kong ni. Cepat. 128 hangnya apa? Semua equation dia reverse tau. Sebab dia pakai reflux. Yelah. Kan ingat tak reflux kan? Reflux tu kan dia boleh patah balik kan? Maksudnya Tak penting ke? kalau apa ni ester tu dia tak terhasil, betul-betul tak terhasil kan? Dia punya tu, buat air tu dia akan turun balik sebagai alkohol tu. Maksudnya dia boleh patah balik. Yelah, maksudnya tak penting lah. Dalam tak payah. boleh buat salah. Salah je, cukup. Confirm, salah je. Terima kasih. Sama-sama. Okey, cikgu. Saya rasa kita dah habis kat sini. Sorry So, macam saya cuba janji dengan cikgu. Tak apa cikgu, cikgu sibuk tak masalah. Saya cuba target 2 hari sekali. Okey, 2 hari sekali. Maksudnya nanti lagi 2 hari lah saya akan masuk. Saya akan cuba masuk tempat kimia yang lain dan juga untuk lemak dan minyak dan getah. Tapi mungkin getah tu panjang sikit. Jadi itulah. Tapi ada yang minta dengan saya bab form 4 tu bab ni bab 5 saya dah ajar dah itu. Pertemuan yang pertama, kemudian bab 6 acid base kan. Saya cubalah dulu. Saya cuba mana satu yang saya rasa yang mana saya akan sentuh sikit lah, yang mana saya nampak macam tak okey kan. Okey. Itu saja untuk malam ni. Binti Penakong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih juga Azmi. Terima kasih. Okey, jumpa lagi kalau ni lagi 2 hari. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Apa-apa mesej dalam grup Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.